Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Medical Geography, iaitu konsep, teknik dan approach. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri, Siti Nur Fatihah binti Ramli, Siti Nur Atirah, Nurul Syafiqah, Nur Fatin Syamimi, Anis Syuhadat, Nur Auni Kismina dan Zurina binti Ahmad Zubir. Okey, sistem maklumat geografi ialah sebuah sistem pengurusan maklumat yang berasaskan komputer yang menangkap, menyimpan, memanipulasi, mengedit, mendapatkan semula, menganalisis, memodelkan dan memaparkan data dengan ciri spatial. Dalam semua aplikasi yang menggunakan GIS, salah satunya adalah dalam bidang penyelidikan kesihatan. Geografi perubatan telah menerima GIS sebagai alat yang luar biasa untuk memahami bagaimana kesihatan berkaitan dengan ruang seperti mendedahkan penyebaran penyakit kepada peruntukan sumber kesihatan melalui komuniti. GIS ialah alat yang sangat baik digunakan untuk mengenal pasti ruang dan kawasan teras penyakit penularan. Peta penyakit dapat membezakan kawasan berisiko rendah dan tinggi serta fizikal dan faktor sosial budaya yang menyumbang kepada punca penyakit. Saya, Anis Suhada, akan meneruskan sesi pembentangan ini dengan memberikan penerangan berkaitan aplikasi GIS dalam geografi perubatan. Penggunaan GIS dalam kesihatan dapat dikelaskan kepada 3 bidang kesihatan, iaitu yang pertama, epidemiologi, yang kedua, penjagaan kesihatan dan yang ketiga, penyelidikan kesihatan. Epidemiologi ini bermaksud kajian tentang kejadian penyakit yang dapat dikaitkan dengan faktor persekitaran. Oleh kerana keupayaan GIS dalam menggabungkan data-data daripada sumber yang banyak untuk mengenal pasti dan juga untuk pemetaan faktor persekitaran berkaitan dengan vektor penyakit, maka secara ringkasnya GIS ini adalah amat sesuai untuk pengawasan penyakit dan juga untuk pemantauan. Seterusnya, saya akan masuk kepada bahagian kegunaan-kegunaan GIS dalam bidang kesihatan. Yang pertama, GIS ini berfungsi untuk memantau penyakit bawaan air, kesihatan alam sekitar, memodelkan perubahan dan juga mengukur bahaya pelambung dalam persekitaran. GIS ini boleh diaplikasikan dalam menentukan corak penyebaran penyakit dan kaedah yang digunakan ini dapat membendung corak pada masa depan daripada terus berhadapan dengan penyebaran penyakit. Dan aplikasi GIS ini juga adalah salah satu alat yang berguna dalam pemetaan dan juga menganalisis taburan ruang penyakit kerana ia dapat memberikan sumbangan kepada aktiviti penyelidikan kesihatan, pendidikan kesihatan, program penilaian kesihatan dan lain-lain lagi, yang mana ia bertujuan untuk nak mengawal dan menghapuskan kehidupan tertentu serta wabak yang berbahaya. Dan yang keempat, GIS juga berfungsi untuk mengukur perkaitan antara boleh ubah risiko penyakit seperti vektor, patogen, boleh ubah persekitaran dan sebagainya. Dalam GIS ini terdapat organisasi yang berperanan mengumpulkan data daripada sumber yang banyak, di mana proses ini bertujuan untuk membuat sesuatu keputusan, dan kebiasaannya proses ini dikenali sebagai data kaya data, tetapi maklumatnya kurang. Maka peta dan alat pemetaan boleh digunakan untuk setiap pemindahan penukaran data tadi kepada data yang mempunyai maklumat yang lengkap. Jadi berbalik kepada poin kelima,
iaitu GIS ini adalah berfungsi untuk menambah baik pengumpulan data di lapangan. Sebagai contoh yang kita dapat lihat ialah pada situasi penilaian kesihatan yang diperlukan dan atau dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Berikut merupakan kegunaan bagi sistem maklumat geografi GIS dan juga teknologi remote sensing RS, iaitu yang pertama untuk mengkaji corak spatial dan temporal penyakit dalam persekitaran. Yang kedua, melengkapkan pemantauan ekologi, konvensional dan teknik pemodelan. Yang ketiga, menyediakan cara untuk menggambarkan hubungan kompleks dalam pelbagai ekologi penyakit. Yang keempat, untuk mengenal pasti ciri persekitaran yang mana ia boleh menentukan faktor risiko dan persempadanan kawasan yang berisiko. Dan yang terakhir, kedua-dua aplikasi ini berkuasa sumber untuk kesihatan komuniti atas pelbagai sebab, termasuklah keupayaan mereka menyepadukan data daripada sumber yang banyak untuk menghasilkan maklumat yang baru serta menggalakkan penyelesaian masalah secara kreatif dalam menentukan sesuatu keputusan dan inputnya akan terus berkekalan kepada kehidupan manusia. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nurul Syafiqah binti Saufi akan menyambung pembentangan ini. Selain daripada yang dibentangkan oleh saudari Hanis Suhada, menurut Kenner pada tahun 2001, GIS digunakan untuk menganalisis kedua set data kompleks secara temporal dan juga spatial dalam penyelidikan geografi kesihatan. Sebagai contoh, demografi, politik, alam sekitar, ekologi, topografi dan sebagainya. GIS juga telah digunakan untuk menangkap, memetakan, mengubah dan menganalisis data bagi beberapa kegunaannya seperti digunakan dalam atlas penyakit, digunakan untuk model penyakit berhubung dengan pembolehubah persekitaran, untuk mengamalkan kesan faktor berkaitan ketupatan dalam pengedaran penyakit dan untuk menumpukan dan memacu program kawalan jangkitan dengan mengenal pasti kawasan endemik penyakit dan juga populasi berisiko. Selain itu, GIS juga telah menawarkan kapasiti analisis analog dan boleh juga menawarkan ruang yang berguna alat pemilihan dan juga penimbal. Alat GIS ini telah digunakan secara meluas dalam analisis kesihatan dan juga penjagaan kesihatan. Terdapat beberapa contoh kajian kes yang telah dibuat, antaranya adalah menggunakan GIS untuk mendokumentasikan kemunculan dan penyebaran geografi virus utan Burma di Australia. Yang kedua adalah memodelkan taburan temporal spatial wabak demam denggi di Puerto Rico. Dan yang ketiga, menganalisis kesan kesihatan sumber air dan cerit-berit di Nigeria. Dan juga yang terakhir adalah memodelkan taburan spatial perkhidmatan imunisasi di Akwa Ibom, Nigeria. Selain itu, saya akan menjelaskan apa itu penderiaan jauh dan juga geografi perubatan. Penderiaan jauh ataupun dikenali sebagai remote sensing adalah pemerolehan data berskala kecil ataupun besar pada objek ataupun fenomena dengan menggunakan rakaman dan ataupun peranti pengesan yang bukan dalam bentuk fizikal ataupun sentuhan langsung dengan objek ataupun fenomena yang dikaji. Sebagai contoh, satelit pemerhatian, pelambang cuaca dan sebagainya. Manakala, dalam geografi perubatan pula, apabila masalah seperti pengenalpastian kawasan endemik penyakit, anggaran populasi berisiko dan penilaian maklumat alam sekitar di kawasan yang kekurangan data asas ataupun tidak boleh diakses timbul, maka penggunaan penderiaan jauh bersama dengan GIS ini dapat menyediakan kesan dan juga kaedah penangkapan data yang lebih cekap. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, terdapat pelbagai teknik spatial yang membantu dalam kajian geografi kesihatan. Teknik pertama ialah analisis spatial. Analisis spatial adalah alat penyelidikan geografi yang digunakan untuk membandingkan taburan ruang bagi satu set ciri. Analisis spatial digunakan dalam mengenal pasti penyebaran penyakit berjangkit. Dalam penyelidikan kesihatan,
Analisis spatial digunakan untuk mengesan dan menganalisis secara epidemiologi penyakit yang mungkin merupakan gambaran tentang penyakit tersebut. Selain itu, ia juga bagi mengesan kelompok kesihatan di kawasan tertentu sama ada penyakit yang berisiko tinggi atau rendah dan menilai mengapa sesuatu kluster wujud di sesuatu tempat. Contohnya, analisis spatial digunakan untuk meramalkan perkembangan wabak HIV pada tahun 1990-an. Teknik yang seterusnya adalah pemodelan statistik ruang pelbagai proses penyakit. Autokorelasi spatial dikira dalam analisis spatial melalui penggunaan statistik spatial. Ia juga digunakan untuk mengesan corak autokorelasi spatial yang mewakili kelompok penyakit yang berisiko tinggi atau rendah. Selain itu, ia juga merupakan teknik GIS yang membolehkan penilaian wabak penyakit yang berpotensi dan peruntukan sumber yang lebih berkesan ke arah pencegahannya. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Baik, terima kasih kepada rakan pembentang. Saya akan meneruskan pembentang kita pada hari ini. Antara teknik spatial dalam kajian kesihatan adalah teknik pemetaan. Untuk pengetahuan semua, teknik pemetaan ini dapat membantu dalam menggambarkan penyebaran penyakit, memahami arah, corak penyebaran dan peruntukan sumber bantuan. Dengan mengenali pasti corak spatial, seseorang dapat juga mengenali pasti faktor persekitaran atau populasi pada skala yang sama. Ini berguna untuk menguji risiko tahap individu, punca serta mengenali pasti kawasan risiko yang mungkin disasarkan. Selain itu, adalah teknik autokorelasi spatial. Teknik ini adalah konsep berdasarkan idea bahawa pemerhatian yang terletak secara berdekatan dan dipengaruhi oleh satu sama lain. Positif autokorelasi berlaku apabila peristiwa nilai yang sama berselebahan ataupun tepi antara satu sama lain. Manakala autokorelasi negatif berlaku apabila nilai tinggi terletak berselebahan nilai rendah. Ini ialah adalah teknik yang diguna pakai untuk menilai korelasi suatu penyakit dengan merujuk kepada lokasi spatial dan atribut dan ciri spatialnya. Seterusnya, petunjuk tempatan statistik persatuan spatial ataupun dikenali sebagai DESA. Ini adalah teknik yang digunakan untuk mengenal pasti lokasi yang berpengaruh dan risiko dalam analisis spatial. Ia juga digunakan dalam lokasi zon hotspot. Saya kira itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai teknik ruangan dalam kajian kesihatan. Yang pertama ialah analisis titik panas atau hotspot, yang mana ia digunakan untuk menunjukkan kawasan yang berisiko dan terdedah kepada sesuatu penyakit, atau analisis ini juga digunakan untuk menunjukkan kawasan di mana sesuatu penyakit itu berkelompok. Kaedah analisis ini dapat membantu dalam usaha untuk mencegah sesuatu penyakit tersebut. Seterusnya ialah analisis ketumpatan, iaitu gabungan di antara data ruangan dan juga data bukan ruangan dalam pangkalan data GIS. Data ini dapat membantu dalam membuat analisis mengenai faktor yang menyumbang kepada corak penyebaran sesuatu penyakit dan kawasan tumpuannya. Seterusnya ialah analisis tindanan berwajaran, iaitu teknik yang digunakan untuk mempelbagaikan set data dalam membuat analisis dengan menggunakan skala nilai biasa. Ia juga termasuklah penggunaan pemodelan, interpolasi dan ekstrapolasi ruang serta GIS untuk menganggarkan pendedahan terhadap risiko sesuatu penyakit. Teknik spatial dalam kajian kesihatan yang seterusnya ialah analisis kluster. Analisis kluster adalah bertujuan untuk mengenal pasti lokasi, magnitude, bentuk corak peristiwa yang signifikan secara statistik. Ia juga membantu dalam penjanaan penjelasan penting tentang proses yang menghasilkan peristiwa. Ia juga merupakan teknik yang digunakan untuk menunjukkan sama ada corak temporal tersebut adalah berkelompok, berselera ataupun rawak. Ia juga menunjukkan persamaan ciri pada kedua-dua ciri lokasi dan nilai ciri secara serentak. Yang kedua ialah analisis jarak, iaitu analisis jarak bertujuan untuk mengira statistik base bukan sahaja pada lokasi mata tetapi juga pada jarak antara titik.
Hal ini demikian kerana ia juga digunakan untuk mengenal pasti tahap pengelopatan mata, kadang-kadang dipanggil tempatan ataupun perintah kedua analisis. Contohnya, statistik K-replay. Statistik replay K menyediakan ujian autokorelasi untuk setiap jarak dari setiap peristiwa yang diperhatikan. Yang terakhir ialah analisis titik-titik. Analisis titik-titik juga sering digunakan untuk mengesam pelbagai perkara yang luar biasa kepekatan kesemerentasian. Jadual kepekatan ini boleh diuji dengan pelbagai kriteria. Contohnya ialah corak geometrinya, ayun kaitannya dengan taburan populasi atau faktor yang berkaitan dengan kes yang sebelumnya ataupun sumber penularan. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Aunifis Minata Aziz. Saya akan meneruskan bahagian yang seterusnya, iaitu cabaran menggunakan GIS dalam penjagaan kesihatan. GIS berdepan beberapa cabaran bagi memasukkan aplikasi GIS ke dalam proses membuat keputusan dalam sektor kesihatan. Yang pertama adalah kekurangan sumber kewangan untuk pemerolehan perisian dan latihan. GIS sebenarnya tidak menghadapi cabaran dalam mencari pakar untuk menggunakan alat tersebut, tetapi menghadapi cabaran dalam mendapatkan kewangan kerana sumber kewangan yang terlalu terhad. Cabaran yang seterusnya adalah dari segi kependaman pemetaan, iaitu delay antara tindak balas dan rangsangan. Dari segi tempoh, membolehkan mobiliti penduduk, memastikan kualiti maklumat dan sebagainya. Kekurangan data geografi terperinci ini bermasalah terutama di negara seperti Nigeria dan kawasan kurang maju yang lain. Kesimpulannya, geografi perubatan adalah salah satu cabang geografi tertua yang membantu meluaskan tradisi geografi ke dalam sektor kesihatan dan penjagaan kesihatan. Selain itu, terdapat juga perubahan berterusan dan penambahbaikan aplikasi serta teknologi yang digunakan dalam kajian geografi perubatan. Akhir sekali, perubahan dan penambahbaikan ini meletakkan masa depan yang cerah pada cabang geografi kesihatan ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.